إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Hud, surah yang ke-11, dan insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-109. Okay? Kita akan sambung pada ayat yang ke-109. Baik, surah Hud, surah ke-11, ayat yang ke-109 ini adalah perbincangan berkaitan tentang khulasah ataupun kita kata rumusan kepada penutup pada surah Hud yang telah kita berbincang panjang berkaitan tentang umat-umat Nabi yang terdahulu. Kalau kita tengok kepada tempoh penurunan surah Hud ini, dia turun pada tahun ke-6 kenabian sehinggalah kepada fasa kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah. Ini kira fasa kritikal lah. Sebab tahun pertama sampai tahun ke-5 kenabian, 3 tahun dakwah sembunyi. 2 tahun yang berikut itu adalah Nabi baru mulakan dakwah secara terang-terangan. Adalah tentangan-tentangan dia. Tetapi masuk saja tahun yang ke-5 ataupun ke-6 sampailah tahun yang ke-10 sehinggalah disebut sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan tu, kewafatan Abu Talib dan Khadijah tu, itu adalah tempoh yang kritikal lah. Sebab tentangan mula makin keras. Apatah lagi tuan-tuan, kita dah pernah bincang surah An-Najm dahulu, yang Nabi bacakan surah An-Najm buat pertama kalinya, dan orang Quraisy baru pertama kali dengar bacaan itu daripada Nabi secara langsung, menyebabkan tentangan kepada Nabi itu lebih keras lagi. Sebab apa? Pada surah An-Najm tu bila Nabi baca, yang beriman sujud ketika itu, yang tak beriman pun sujud. Jadi di antara yang tak beriman tu saling mentertawakan di antara mereka lah. Menyebabkan kita kata penindasan, kezaliman yang dilakukan pada para sahabat Nabi tu makin keras, makin zalim. Okey. Jadi fasa surah ni diturunkan pada waktu tersebut lah. Sekitar pada tahun tu. Secara tepat, wallahualam saya tak tahu, mungkin pembacaan saya kurang lah. Tapi yang saya dapat antara tempoh tu lah. Tahun ke-6 ataupun tahun ke-5 kenabian sampailah tahun yang ke-10 kenabian. Tapi dia berada di fasa kritikal. Sebab itu Allah mendatangkan 7 kisah para Nabi. Satu sebagai penguat semangat pada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kita dah bincang dah ayat sebelum ni. Allah datangkan kisah para Rasul itu adalah kerana apa? Sebab adalah untuk menguatkan hati baginda Nabi SAW. Dan yang keduanya, iaitu sebagai ancaman kepada Quraisy. Ancaman kepada Quraisy. Sebab apa yang mereka lakukan, mendustakan risalah Rasul ni, adalah mengulangi seperti mana perbuatan umat-umat yang terdahulu. Okey. Baik, sekarang kita nak masuk ayat yang ke-109. Ayat 107, ayat 108, ini keadaan di neraka. Okey, minta maaf, keadaan di hari akhirat. Okey, ada orang yang akan kekal berada dalam neraka, melainkan ada kelompok yang Allah Ta'ala kecualikan. Siapa? Ahli maksiat daripada kalangan orang yang bertauhid kepada Allah. Itu pengecualian. Dan ada juga yang akan kekal dalam syurga, kecuali siapa? Kecuali dekat sini adalah menunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala ni tak harus pada dia untuk kekalkan manusia dalam syurga. Macam tu maksudnya. Al-Hafiz Ibn Katsir kata macam tu. Tak wajib bagi Allah, tak harus bagi Allah nak kekalkan kita dalam syurga. Macam satu kewajipan pula. Allah Ta'ala nak kekalkan kita dalam syurga. Dia boleh buat apa saja yang dia nak kan. Tetapi di situ Allah letakkan pengecualian. Kenapa Allah letakkan pengecualian? Sebab Allah nak bagi tahu, dia sendiri yang memilih untuk meletakkan manusia itu kekal di dalam syurga. Sebab ada orang ingat, bila nanti Allah Ta'ala konon lah, ini konon. Kita cuba berfikir di sebaliknya lah. Kalau ada orang kata, kalau macam tu, nanti Allah Ta'ala boleh je pindahkan kita daripada syurga pindah ke neraka. Boleh, itu kehendak dia. Tetapi di sini Allah meletakkan pengecualian. Kecuali, tak ada. Sebab itu ayat lepas tu Allah kata apa?
ata'an ghaira majzuz. Tengok ayat 108 tu. Sebab Allah nak memberikan pemberian nikmat tu tak putus-putus, menunjukkan kekal selama-lama dia. Okay? Allah Ta'ala akan kekalkan manusia dalam syurga tu selama-lama. Kerana apa? Pilihan dia. Itu pilihan dia. Sedangkan benda tu tak wajib ataupun tak harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, ini keadaan di hari akhirat lah. Sebagai satu apa kita kata gambaran kepada mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya kita boleh ambil satu kesimpulan daripada kisah para nabi yang Allah sebutkan sebelum ni. Apa dia? Iaitu Allah gambarkan setiap para nabi tu umat dia ada dua je. Ada yang tak beriman, ada yang beriman. Yang tak beriman, Allah datangkan azab. Yang beriman, Allah Ta'ala akan bantu. Itu sebenarnya gambaran yang Allah Ta'ala dah berikan secara kita kata kesimpulan awalnya. Okay? Baik, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-109. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu wahai Muhammad, fala taku, janganlah kamu wahai Muhammad fi miryatim mimma ya'budu haula'i, iaitu meletakkan rasa ragu-ragu pada ibadah yang mereka lakukan. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang musyrik. Apa ibadah yang mereka lakukan? Kamu jangan ragu-ragulah. Kerana apa? Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Sebab tidaklah mereka beribadah, menyembah itu melainkan sama macam mana ibadah datuk nenek moyang mereka sebelum tu. Ini menunjukkan kepada kita orang yang mensyirikkan Allah ni ataupun mereka yang tak mengikut ajaran agama ni hanya menuruti sahaja tradisi generasi-generasi umat yang terdahulu. Dia tak menggunakan akal. Sebab dalam sudut agama ni kita beramal, berpegang dan berpijak di atas dua kebenaran. Kan yang kita dah bincang selalu dah, iaitu Quran dan Sunnah. Sebab itu ada satu surah yang Allah Ta'ala sebut sebagai Al-Bayyinah, iaitu satu surah sebagai the clear proof, bukti yang paling jelas. Dua je, Quran dan juga Sunnah. Dan kita berpaut kepada mana-mana ulama yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Okay? Itu yang disebutkanlah. Jadi siapa yang hanya meneruskan generasi umat terdahulu? Oh, kita rasa tak boleh lah sebab umat dulu buat macam ni dah. Hanya follow saja. Perkara itu adalah yang ditentang. Kenapa? Tuan-tuan tengok dekat sini. Allah Ta'ala sebut ma ya'budun. Allah gunakan perkataan ya'budun dekat situ. Ma ya'budun. Ya'budun tu disebut dalam bentuk fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'. Benda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Present tense. Okay. Ini nak tunjukkan manusia ni kekal macam tu. Sentiasa ada umat yang macam ni. Contohlah tuan-tuan, contohlah. Baru ni saya baca akhbar. Kan sekarang ni tengah apa kita kata sukan Asia kan. Yang isu tentang gimnastik, apa terjunan apa semualah sukan-sukan tu. Bila ada satu apa kita kata tokoh yang menghalang dia, kita patut haramkan wanita-wanita terlibat dengan aktiviti macam ni. Ada juga yang lawan. Ada juga yang lawan. Sebab dia kata apa? Benda ni konsisten daripada dulu dah buat. Kenapa nak jadikan dulu tu sebagai dalil? Kenapa kita tak boleh jadikan kita ni sebagai trendsetter baru? Aktiviti ni kita tak sokong sebab kita berpegang kepada ajaran agama kita. Tuan-tuan tahu tak? Saya baca satu keratan. Ada seorang lelaki ni namanya Sonny Bill Williams. Kenal? Sonny Bill Williams. Dia ni pemain rugby. Pemain rugby daripada New Zealand. Terkenal dia. Dan dia ni Muslim. Dia tutup dia punya brand. Dia tulis BNZ. Dari kan logo sponsor dia punya ni kan. BNZ tu Bank New Zealand. Dan bank tu terkenal lah. Mana bank mesti ada riba, interest kan. Dia tutup logo tu. Dengan keberanian dia tutup lah. Sebab dia tahu dia ni adalah ikon dalam sukan rugby. Dan apa yang ada pada tubuh dia tu akan jadi ni lah. Ikutan. Dia tutup. Rugby dunia boleh ambil tindakan? Tak boleh. Sebab dia adalah ikon. Nampak? Nah, kalau kita berpegang pada prinsip, akan dihormati. Dan dia tak jadikan, kalau dulu boleh je. Tak.
Dia bukan macam tu. Apa yang kita pegang dan kita gunakan akal kita, maka itulah yang kita akan berpaut. Baik. Kita tengok ayat surah Al-Baqarah. Saya jemput tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Sebelum kita lanjutkan tuan-tuan. Dekat sini Allah Ta'ala ada sebut. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Ini Cik Syikin kita tak ada. Okey, saya lah. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Sekejap Okey. Tuan-tuan dekat tengok sini Allah Ta'ala sebutkan. Ayat 170 Okey, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, kata Allah, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah, turutilah apa yang Allah telah turunkan. Qalu, maka mereka pun menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti, menuruti apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Maksudnya bukan sekadar bapa-bapa, maksudnya dia hanya mengikuti saja adat. Tanpa digunakan akal dia. Sedangkan kita diberikan akal, diberikan ilmu, kita boleh akses macam-macam hari ini. Tapi kita hanya menuruti, inilah budaya saya, inilah generasi saya, inilah adat saya. Agama tak macam tu. Dia konsisten berpaut kepada ajaran yang Allah perintahkan. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Patutkah mereka menurut sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Saya boleh katakanlah, umat terdahulu yang Allah cerita 7 Nabi sebelum ni, dengan yang Allah nak bagi gambaran kepada Quraisy yang berlaku pada zaman Nabi ni, konsisten. Kenapa dia tolak risalah kebenaran ni? Taksub. Dia taksub. Okay. Sebab itu, kita orang mukmin ni perlu berfikiran yang mana kita berdiri berlandaskan kepada ilmu. Barulah kita membenteras kejahilan. Kita sentiasa kena bersedia membuka fikiran kita, menerima agama ni berdiri di atas kebenaran. Bukan lagi melalui generasi dengan generasi, adat dengan adat. Okey, itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Okey. Baik. Sekarang kita tengok satu lagi ayat pada surah Az-Zumar. Sekejap Kita tengok pada surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Minta maaf, ayat 18. Surah Az-Zumar, surah ke berapa? Surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Ayat yang ke-18. Okey, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat yang ke-18. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, alladzina yastami'una al-qaul, yang berusaha mendengarkan al-qaul, perkataan-perkataan yang sampai kepadanya. Fayattabi'una ahsana, dan dia hanya mengikuti apa yang sebaik-baiknya. Maksudnya, semua maklumat sampai pada kita, tuan-tuan. Semua ucapan ilmu tu sampai pada kita. Tapi kitalah kena ada filter. Yang mana kita memilih fayattabi'una ahsana. Kita memilih yang paling terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Dan itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ni yang mahal, tuan-tuan. Hidayah tu paling mahal. Okay? Sebab agama ni bukan hanya menurut kebiasaan, ikut je. Tak. Dia datang dengan hidayah daripada Allah. Kita pilih ahsana tu. Wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang yang memiliki akal yang sempurna. Nampak Allah Ta'ala sebut ulul albab tu supaya Allah bagi tahu orang mukmin ni nak membanteras kejahilan ni adalah dengan akal kita. Gunakan ilmu kita. Baik. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, apa maksud ahsanah dekat sini? Ahsanah. Tuan-tuan turun lagi tengok ayat 23. Ahsanah. Ahsanah dekat sini Allah kata apa?
Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqshiru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang kebenaran dan keindahannya yang berulang-ulang keterangannya. Okay? Yang orang yang mendengar dan membacanya, kulit badan orang yang takut kepada Allah menjadi seram. Maksudnya apa? Orang, kita boleh faham Quran ni kalau kita betul-betul tadabbur dan fahami, kita baca tu kita ada rasa gerun sebenarnya. Itu penting. Dia akan respon pada tubuh kita. Kita sendiri rasa gerun. Baca ayat syurga, dia hidup hati kita. Bila kita baca ayat neraka, rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sebut. Memang dia memberi kesan kepada tubuh kita. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Tubuh dia, kulit dia ada kesan, hati dia pun ada kesan. Kerana apa? Kerana mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi ahsanah yang kita bincang tadi tu, yang dia terima hanya mengikut ahsanah tu adalah mengikut Quran dan juga sunnah. Okey. Baik, jelas tuan-tuan Jangan ada taksub lah, melainkan kepada kebenaran. Okey, kita patah balik pada surah Hud, surah yang ke-11. Surah yang ke-11 patah balik pada ayat yang ke-109. Okey, ghulu ni dia melampau, ekstrim. Dia berlebih-lebih. Berlebih-lebih. Tapi kalau taksub ni, dia kan dia sama dengan perkataan asabiah. Dia cenderung pada tu, dia tak nak fikir dah. Macam mana apa istilah kita? Taksub ni macam apa istilah? Lupa dah. Ekstrim tu ghulu. Ekstrim tu dia ghulu, melampau. Semua orang salah. Nanti tuan-tuan akan tengok Allah Ta'ala ada ingatkan Nabi SAW. Dalam beribadah ni, ataupun dalam buat kerja dakwah ni, jangan kita melampaui batas. Maksudnya jangan terlalu keras. Dan jangan terlalu memaksa. Ada, nanti kita akan jumpa ayat ni. Ayat dalam surah ni juga. Yang taksub ni dia macam, apa istilah kita? Taksub apa Kalau macam orang Yahudi. Obses lah. Obses dia. Dia kalau orang Yahudi, dia pegang tu, saya tak nak dengar dah yang lain. Minta maaf, saya tak nak dengar dah. Benda tu benar ke apa, dia tak nak fikir, tak nak dengar. Saya pegang ni je. Tu dia terlalu taksub kepada benda tu lah. Sama ada tokoh ke, kumpulan ke, jamaah ke, apa sahaja. Dia tak membenarkan fikiran dia tu terbuka untuk dia melihat kebenaran. Dia tak nak bagi ruang lah. Itu tak dibenarkan. Okey, baik. Jadi agama memberikan panduan. Kalau kita taksub, dua ni je. Quran dan juga sunnah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, yatlu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kan? Dalam surah Al-Bayyinah tu. Ayat kedua tu Allah Ta'ala sebut, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Iaitu Rasul yang membaca ayat-ayat yang Allah Ta'ala sucikan. Ada sebut Rasul, sunnah, dan juga ayat yang disucikan itu adalah Al-Quran. Okay, itu perkara yang diminta kepada kita. Baik, sekarang tuan-tuan tengok di sini. Ayat yang ke-109 lagi, Allah kata apa? Wa inna lam waffuhum nasibahum ghaira mankus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lam waffuhum. Maka kami ni akan menyempurnakan. Ada perkataan waf kat sini. Sebab itu kita sebut wafat. Wafat ni maksudnya kita dah sempurna dah. Rezeki kita, ketetapan yang Allah tetapkan kita dah sempurna dah. Maka kita pun meninggal dunia. Sebab itu ada orang namanya Aufa. Itu daripada perkataan ni lah. Okay, Allah Ta'ala akan cukupkan, Allah akan sempurnakan nasibahum, iaitu bahagian mereka, azab yang ditimpakan pada amalan-amalan mereka. Ghaira mankus, yang mana Allah tidak akan kurangi sedikit pun. Mankus kat situ tidak akan kurangi. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ.
Janganlah engkau rasa bimbang wahai Muhammad tentang keingkaran kaummu. Sebab Nabi dah berdakwah ni hampir 10 tahun lah, kita bayangkan. Kalau fasa penurunannya tahun ke-6 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Sebelum berlaku Amul Huzun. Tahun-tahun Nabi diboykot selepas tu kan. Jadinya waktu Nabi dakwah ni, Nabi rasa umat dia ingkar, tolak dia, bahkan buat ancaman kepada Nabi dan para sahabat. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat sini. Okay? Jangan kamu rasa bimbang semua benda ni. Kerana apa? Sesungguhnya, walaqad ataina, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa itu Alkitab, iaitu Taurat. Fakhtulifa fih, dan berlaku juga perselisihan, pertentangan padanya. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa Allah cerita tentang Taurat dekat sini? Allah tak cerita tentang Zabur ke? Allah tak cerita tentang Injil ke? Allah tak cerita tentang Suhuf Ibrahim ke? Kenapa Allah cerita Taurat dekat sini? Okay, jawapannya adalah pengaruh Taurat ni sangat besar kepada Bani Israel. Pengaruh Taurat ni sangat besar kepada Bani Israel. Dan masyarakat Quraisy ketika itu pun kebanyakan merujuk kepada Yahudi di Yathrib. Sebab tu kita pernah bincang surah Al-Kahfi dulu. Mereka nak lemahkan Nabi ni, dia hantar ada 2 utusan. Pergi ke Yathrib, tanya pada pendeta Yahudi, apa soalan yang perlu ditanyakan kepada Muhammad ni? Apa soalan yang perlu ditanyakan kepada Muhammad? Lalu kata Yahudi tu, kamu tanya pada Muhammad 3 soalan. Kenapa Yahudi rujuk kepada Bani Israel? Sebab bagi mereka Bani Israel itu lebih mulia kerana mereka memiliki kitab suci. Kan? Mereka ada kitab suci. Sebelum ni tuan-tuan kita bincang pada bulan Muharram. Orang Yahudi ada puasa Ashura. Orang musyrikin Quraisy pun ada puasa Ashura. Orang Quraisy pun puasa Ashura. Mengikut hadis daripada Aisyah, orang Quraisy Mekah pun puasa Ashura. Kenapa? Sebab orang Quraisy mengikut apa yang dilakukan oleh Yahudi. Pengaruh Injil tu, pengaruh Taurat tu kuat zaman tu. Okey, pengaruh tu kuat. Dan Allah Ta'ala nak pujuk Nabi, kamu ya Muhammad, jangan bimbang benda ni. Kerana apa? Sebab Nabi terlalu bimbang. Takut mengganggu kerja dakwah Nabi. Kita macam tu kan? Bila kita terlalu bimbang, kita dah tak konsisten kerja dakwah. Sebab kebimbangan tu menguasai kita. Allah nak bagi tahu pada kita, bukan umat kamu je menentang kamu. Umat dahulu pun sama juga. Misal, Musa alaihissalam. Sedangkan sebab Nabi tengok, Musa tu, dia punya Taurat sangat berpengaruh kepada Bani Israel. Allah bawa Nabi patah balik. Awal dulu zaman Musa. Zaman Musa pecah 3 masyarakat dia. Pertama, ada yang terima Taurat keseluruhan. Yang ini jadi sahabat dia. Yang kedua, ada yang terima separuh, yang tinggalkan separuh pun ada. Dan ada yang menentang terus. Jadi Allah nak bagi tahu, perangai umat manusia ni bukan perangai Quraisy. Perangai umat manusia seperti itu. Jadi benda tu memberikan satu, bukan kelegaan, tapi sebagai bantuan semangat, penguat semangat kepada baginda Nabi SAW. Macam kita lah tuan-tuan. Saya ni dah berniaga susah lah. Datang kawan ni bagi tahu, jangan bimbang lah. Saya pun pernah duduk tempat awak dulu. Kita rasa macam mana? Oh, saya tak bersendirian. Ada orang yang sama macam saya juga. Dan kita boleh jadikan dia sebagai rujukan dan panduan. Okay, sebab itu Allah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Okay. Kemudian Allah kata apa? Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Dan kata Allah Ta'ala, dan kalaulah tidak kerana telah kami tetapkan kalimatun. Kalimatun ni adalah satu ketetapan. Kalimah ketetapan daripada Allah. Sunnatullah. Yang Allah telah tetapkan dahulu. Min rabbika, daripada Tuhan kamu. Laqudiya bainahum. Kami nak tangguhkan hukuman. Sebab Nabi Musa pun macam itu juga. Nabi Musa ni bukan semua Bani Israel diazab waktu mereka tolak. Hanya separuh, hanya pengikut Firaun saja yang ditenggelamkan. Apa lagi yang berlaku pada Bani Israel? Apa azab Allah timpakan pada Bani Israel? Lupa dah. Tak semua. Dia tak macam kaum Nabi Nuh. Okay. Dekat sini tuan-tuan, ada beberapa pandangan mufassirin. Dia kata apa? Di sini menunjukkan kepada kita seperti mana hadis yang kita bincang mukadimah dahulu. Surah Hud ni Nabi kata apa? Syaibatani Hud wa akhwatuha. Kata Nabi SAW. Surah Hud ni telah menyebabkan aku beruban dengan surah yang sewaktu dengan Hud ni.
Jadi di sini ada pandangan para ulama. Pertama, dia kata apa? Kenapa surah Hud ni menjadikan Nabi tumbuh uban? Kan Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kamu dah beruban dah?" Nabi kata, "Aku beruban ni sebab Hud dan saudara-saudara dia." Surah Hud dan beberapa surah lain. Pertama adalah sebab dalam surah ini ada bincang tentang istiqamah. Lepas ni kita jumpa ayat istiqamah. Allah Ta'ala kata, "Fastaqim kama umirta." Muhammad istiqamah seperti mana diperintahkan. Benda tu yang buatkan Nabi rasa berat sampai tumbuh uban dia. Kedua, sebab Nabi terlalu sayang kepada umat dia. Allah datang 7 Nabi kisah tentang umat dia. Ada dibinasakan, ada diazab dengan pekikan, ada dimatikan macam ni. Terlalu bimbang tentang umat dia. Umat aku ni repeat balik perangai umat-umat terdahulu. Dia takut benda tu diulang pada zaman dia. Punya sayang daripada kita sampai tumbuh uban dia. Fikirkan tentang umat. Ketiga, iaitu Nabi SAW ni dia bimbang berkaitan tentang hari akhirat. Ini kita dah bincang sebelum ni lah. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ayat sebelum ni ada cerita tentang suasana kiamat. Suasana akhirat. Yang itu Nabi SAW terlalu memikirkan. Ini tu antara 3 sebab kenapa baginda Nabi SAW tumbuh uban. Jadi pada ayat ni, yang bercerita tentang umat Nabi SAW, iaitu musyrikin Quraisy pada waktu itulah, yang mengingkari arahan perintah baginda Nabi SAW. Jadi pada waktu tu Nabi terlalu bimbang, takut jadi macam umat yang terdahulu. Tapi Allah tak sebut. Helai? Pakaian. Uban, betul, betul. Betul. Sebab dalam riwayat daripada Al-Imam Tirmizi, Anas bin Malik sebut, Nabi ni dia tumbuh uban dalam 19 helai je. Satu kat situ, kalau kita baca hadis Tirmizi tu, Nabi ni antara orang yang sangat jaga personality dia, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Sebab uban ni ditumbuh, kalau kulit kepala kita ada masalah, cara pemakanan kita salah, dia tumbuhlah uban-uban ni kan. Tapi Nabi SAW ni konsisten, dah umur 60 lebih, elok lagi. Cuma uban tu nampak kalau rambut Nabi ni tak diminyakkan. Dia hanya tumbuh dekat, kita panggil apa ni? Dia bukan tumbuh macam kita tu. Dia tumbuh kat ujung-ujung ni. Anak-anak rambut tu dia tumbuh. Yang itu yang sahabat-sahabat tanya, kamu dah tumbuh uban ke? Sebab tu Nabi kata, yang umbuhan ni sebab inilah antara surah-surah yang menjadi rasa berat tanggungan baginda Nabi SAW. Nabi bukan beruban keseluruhan lah. Okey, baik. Okay, jadi ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu, Allah tangguhkan azab. Tak semua. Tapi Quraisy yang menolak baginda Nabi, Allah azabkan tak? Azab. Hanya pada Quraisy, iaitu kekalahan teruk mereka pada peperangan Badar. Ni lepas turunnya wahyu ni, beberapa tahun lepas tu, perang Badar, tahun kedua Hijrah, mereka kalah teruk. Kematian pembesar-pembesar mereka. 70 ditawan, 70 mati termasuk pembesar-pembesar mereka. Allah tunjukkan, azab tu bukan pada seluruh. Dia sama macam umat Nabi Musa AS. Tak semua Allah Ta'ala matikan seperti Nabi Nuh, Nabi Saleh dan sebagainya. Hanya sebahagian sahaja. Okey, baik. Wa innahum lafi syakki minhu murib, kata Allah. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran. Okey, pada ayat yang ke-110 ni tuan-tuan, terjemahan dia macam itulah. Dia kata, mereka yang Quraisy ni lafi syakkin, ada rasa ragu-ragu daripada kebenaran Al-Quran. Tapi kalau kita tengok pada terjemahan yang lain, wa innahum lafi syakki minhu murib dekat sini, kalau tuan-tuan punya apa? Puan Syimanya apa terjemahan dia? Tentang kebenaran Al-Quran juga. Okey. Ada juga yang mengatakan dekat sini adalah orang Quraisy ni dia rasa gelisah terhadap Al-Quran. Walaupun dia kata, saya tak terima, saya tak beriman. Tapi hati dia tu terdetik. Benda tu macam sentiasa bermain tau. Persoalan tu bermain. Dia tak boleh nak ni. Dia kata, benda tu dekat dengan hati dia. Dia boleh menerima tapi dia menolak. Benda tu sentiasa terngiang-ngiang pada fikiran mereka. Yang itu Allah Ta'ala sebutkan. Okey. Okey, yang menonton saya di Zoom boleh dapat kan? Okey, perkataan wa innahum lafi syakki minhu murib dekat situ. Kalau tengok terjemahan, dia terjemahkan dan sesungguhnya mereka taruh rasa ragu-ragu tentang kebenaran Quran. Dia menolak tapi dia gelisah.
Dia macam mana? Kita ni dalam hati kita betul dia cakap, tapi ada benda yang kita betul. Okay, benda tu yang nak disampaikan. Okey. Baik. Kita tengok ayat yang ke-111. Allah Ta'ala menyebutkan wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kepada mereka yang berselisih tentang perkara tu, kebenaran Quran dan sebagainya lah, apa-apa topik-topik yang mereka berselisih itu, semuanya itu Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan di hari akhirat. Semuanya berdasarkan kepada amal-amal dia lah. Innahu bima ya'maluna khabir. Kerana Allah itu tahu amalan yang kita lakukan, khabir. Khabir ni dia sama dengan nama Allah Al-Alim. Al-Khabir, pengetahuan yang maha mendalam. Al-Alim, pengetahuan yang meluas. Ada beza kan? Pengetahuan yang meluas, semua benda kita tahu. Kalau dia ni owner satu syarikat, daripada inventory sampailah berkaitan dengan management, semua dia tahu. Yang ni part apa, yang ni job scope apa, ni tahu. Tapi untuk tahu secara mendalam, tak boleh. Kerja dia ni detail lah, dia tak tahu. Benda tu dia tak tahu. Ini kalau kita kata khabir ni macam auditor lah. Benda yang kecil-kecil tu, dia tahu. Dia kira detail. Benda tu tak tahu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu. Dia juga adalah khabir. Bukan sekadar alim. Tapi dia adalah khabir. Amalan yang kamu buat, yang serumit-rumit, kecil-kecil yang dalam diri kamu tu, pada perbuatan kamu tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Tak ada orang boleh lari dan tidak ada orang boleh menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Baik, jadi Allah Ta'ala akan berikan pembalasan pada orang baik dan orang yang tidak baik itu setimpal dengan amal yang kita lakukan. Okey, baik. Kita tengok pada ayat yang ke-112. Yang inilah berbincang berkaitan tentang istiqamah. Allah Ta'ala kata apa? Fastaqim kama umirta. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Muhammad, hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah ni apa? Iaitu kekal, teguh di jalan kebenaran. Kalau kita terjemah konsisten, itu dalam bahasa Arab disebut istimrar. Jadi satu benda tu kita buat berulang-ulang, konsisten lah. Tapi konsisten tu luas. Benda yang batil pun kita kata konsisten. Benda baik pun kita kata konsisten. Tapi kalau istiqamah, dia berterusan kekal di jalan kebenaran. Itu terjemah yang paling tepat. Dia kekal utuh di jalan kebenaran. Itu istiqamah. Kalau dia kekal di jalan kebatilan, kita tak panggil istiqamah. Ada orang gunakan perkataan salah kan? Saya istiqamah tak solat. Itu salah tuan-tuan. Itu bukan istiqamah. Ada orang buat gurau macam tu. Saya istiqamah tapi istiqamah tak solat. Ada kawan saya lah. Bila kita minta dia, tolong datang ke rumah saya boleh tak? Kawasan saya ni nak cari khatib lah. Kadang kami gila-gila kan. Saya khatib, kadang dia khatib Jumaat. Jadi call lah kawan-kawan ni. Syekh datang rumah, jadi khatib dekat saya punya kampung ni. Dia kata, ana konsisten istiqamah jadi makmum, bukan jadi khatib. Dia guna kata istiqamah tu kan. Dia macam orang salah faham perkataan khutbah. Khutbah tu orang yang ni kan, yang berucap. Tapi khutbah kita faham apa? Dia nak khutbah aku lah tu. Maksudnya apa? Dia nak sekolahkan kita. Kita guna perkataan tu tak tepat lah. Okay? Jadi perkataan istiqamah ni iaitu kekal, teguh di atas jalan kebenaran. Okay, itu nama istiqamah. Allah Ta'ala sebut pada Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Adakah ayat ini menunjukkan kepada kita Nabi ni tak istiqamah? Sampai Allah kata Muhammad istiqamah. Adakah sebelum tu Nabi tak istiqamah? Macam mana? Umat dia tak istiqamah. Tapi ayat ni sebenarnya menunjukkan kepada kita kemuliaan perbuatan istiqamah. Saya bagi gambaran macam ni. Kita ada jumpa dengan seorang pelajar ni, dia memang cemerlang. Memang cemerlang. Bila kata cemerlang tu, jangan kira lah baca buku ke apa, itu memang dia dah ada skill dia dah. Dia memang dah ada tip-tip dia. Tapi bila kita jumpa dia, kita cakap apa? Belajar sungguh-sungguh Kenapa kita sebut tu? Sebab kita nak highlight benda tu adalah perbuatan yang paling baik. Dan itulah yang kamu kena teruskan lagi.
Nabi SAW dah istiqamah dah. Cuma Allah Ta'ala pesan pada Nabi, fastaqim. Sebab nak bagi tahu benda tu yang menjadi rahsia kejayaan kamu. Teruskan lagi, teruskan lagi. Yang itu Allah Ta'ala sebut. Dan pengajaran pada kita lah yang tak istiqamah ni. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh nafikan. Istiqamah ni kan Nabi sebut dalam banyak hadis. Benda paling terbaik adalah istiqamah. Walaupun amalannya sedikit. Hari ini pengkaji-pengkaji moden pun tunjukkan kepada kita. Satu kejayaan itu boleh jadi berjaya sebab konsisten. Istiqamah. Kan kita ada rules. Disebut rules 15 minit per day. Ada satu istilah lah. Kita mesti ada rules 15 minit per day. Maksudnya kalau kita nak berubah, 15 minit tu jangan ubah. 15 minit baca buku. Saya ni malas baca buku lah. Luangkan masa 15 minit baca buku. Apa-apa buku. Percayalah dia akan jadi habit setelah beberapa waktu nanti. Dia jadi habit. Dan kita mesti akan dapat ilmu. Kalau kita nak kurus, contohlah. 15 minit tu berlarilah. Contoh. Konsisten buat. Percayalah satu masa nanti kuruslah. Maksudnya, istiqamah ni dalam hal agama. Tapi dia memberi impak juga dalam hal kehidupan. Benda tu sedikit tapi konsisten buat. Berterusan. Dia mesti ada impak. Okay. Jadi ayat ni Allah Ta'ala perintah pada Nabi untuk istiqamah kama umirta, kata Allah. Iaitu seperti mana yang Allah perintahkan kepada kamu. Okay. Ni berat tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi itu, Allah Ta'ala perintah pada Nabi supaya teguh di atas jalan tu. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Dan siapa yang bertaubat bersama-sama dengan kamu. Okey, perkataan taubat ni, taba ni ada terjemah sebagai taubat. Taba dekat sini artinya adalah kembali. Sebab taubat datang daripada perkataan taba, iaitu raja', iaitu kembali. Dan siapa yang kembali kepada engkau, wala tatghaw, dan janganlah kamu iaitu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wala tarkanu ila allazina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Baik, pada dua ayat ni tuan-tuan ada tiga intipati yang Allah tekankan. Kalau baginda Nabi ni, ni ingatan pada Nabi dan ingatan kepada kita semua. Dalam kerja agama, kerja dakwah dan dalam kehidupan kita ni ada tiga benda yang kena buat. Pertama, konsisten, istiqamah dalam berbuat kebaikan. Benda tu diajar. Pertama Allah kata fastaqim. Kedua, iaitu jangan kita wala tatghaw. Kalau tuan-tuan buat nota, tuan-tuan boleh bulatkan tu. Wala tatghaw. Iaitu jangan kamu melampaui batas. Kita nak buat satu kebaikan, kadang-kadang terover, terlalu tegas dan terlalu keras. Betul tak tuan-tuan? Kadang-kadang kan kita bila pendekatan kita tu, kita terlalu tegas dan terlalu keras. Dia macam tak fleksibel. Ayat yang ke-112 tu. Surah Hud Perasan tak? Perkataan wala tatghaw tu. Kat situ Allah Ta'ala sebut. Sebab ini yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata apa? Iaitu Allah ciptakan kesederhanaan. Iktidlal. Kesederhanaan. Dalam hidup ni kita kena bersederhana. Jangan buat dua jangan. Pertama, iaitu jangan melampaui batas. Yang kedua, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan jangan cenderung kepada kezaliman. Okey, kita bincang satu-satu lah. Wala tatghaw artinya jangan kita ni ajak orang kebaikan apa? Jangan terlalu keras dan jangan terlalu tegas. Kasar sangatlah. Dan yang keduanya iaitu wala tarkanu ilal ladzina zalamu, pantang yang kedua iaitu jangan kita mengalah kepada kezaliman. Mengalah pada kezaliman. Kita kena moderate, duduk kat tengah-tengah. Kekal di atas jalan kebaikan. Apa sahaja tempat yang kita duduk, pertama pantang dia, jangan terlalu keras, jangan terlalu tegas. Okay? Bukan tak boleh, tapi kita moderate. Sesuaikan dengan mad'u kita. Okay. Semua orang dia tak suka bertegas kan. Tak suka terlalu ni. Kita boleh adjust. Sebab itu Nabi SAW, kita tengok Nabi ni, dia suruh kita bukan hari-hari kuliah sebenarnya. Hari-hari kan, duduk kan. Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik atau satu lagi riwayat,
Dia cerita apa? Nabi SAW, walaupun dia adalah Rasul, walaupun dia adalah pemimpin umat, pemimpin negara, Nabi ni tak hari-hari cerita tentang agama. Kata sahabat apa? Kalau kami cerita pasal makanan, Nabi cerita pasal makanan. Kalau kami cerita pasal kehidupan, Nabi akan cerita pasal kehidupan. Maksudnya Nabi ni dia senang masuk. Dia tak strict. Kalau kita kan cerita ni je sampai kawan tu dengar jemu dah. Dia datang habislah kita. Tak ada. Nabi senang untuk dia masuk. Okey. Jadi kita dalam bertindak, dalam beragama ni atau berdakwah ni wala tatghaw. Itu yang dipesan oleh Hasan Al-Basri juga. Iaitu jangan terlalu keras dan bertegas. Okey. Bersederhana, kat situ ada penawar dia. Dan wala tarkanu, jangan kalah kepada kezaliman. Kalah pada kezaliman ni tuan-tuan, okey. Kalah pada kezaliman ni ada dua. Pertama, mula-mula kita ingat cara saya nak lembutkan orang zalim ni, saya kena sertai dia. Okey, istilah orang moden apa tuan-tuan? Saya nak islah dia orang ni, saya kena join dia. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan join tonton yang masuk dengan dia. Ni berlaku kan? Saya kena jadi TikTokers juga. Nak ubah masyarakat. Tengok-tengok dia pun join trend TikTok juga. Kan berlaku ustaz-ustaz macam tu. Sebab itu Nabi SAW, bila dia tengok masyarakat Quraisy dalam keadaan kerosakan, apa Nabi buat? Nabi bukan duduk kat situ. Nabi keluar. Kan sebelum turunnya wahyu pertama kan? Nabi keluar. Duduk daripada luar. Sebab apa? Kalau kita tak mampu ubah daripada dalam, kita keluar supaya kita tak berubah mengikut suasana. Kan? Ada orang, dah lah dia tak boleh ubah, dia yang berubah. Dia yang mengikut trend pula. Sudah. Macam mana ni? Okay. Sebab itu, perkataan wala tarkanu ilal ladzina zalamu ni, iaitu jangan kamu kalah pada kezaliman. Pertama, iaitu jangan kamu ikuti dia, terlalu berlembut. Saya nak lembutkan dia orang ni, saya join lah. Pergilah karaoke dulu, tak apa, saya pergi karaoke. Tengok dia pun karaoke lepas tu. Ini kadang macam tu. Yang kedua, jangan kamu ni kalah pada kebatilan ni sebab kezaliman ni. Sebab selalunya orang-orang yang zalim ni, dalam banyak sudut lah, mereka ni memiliki satu kelebihan, iaitu dari sudut kenikmatan dunia. Takut kita yang kalah pada tu. Tengok, alamak, dia tawarkan kereta lah, dia tawarkan harta lah, dia tawarkan tu. Takut kita yang tu. Sebab itu Hasan Al-Basri ingatkan, jangan tunduk pada dua ni. Kamu kekal di atas istiqamah. Jangan tunduk pada dua ni. Jangan terlalu keras dan juga jangan kalah kepada kezaliman. Okey? Jangan kalah kepada kezaliman. Okey, contohlah tuan-tuan, sebagai satu contoh. Ni kalau dalam konteks kita lah. Kezaliman ni yang kita sokong ni tuan-tuan, contohlah. Kadang kita rasa saya tak terlibat pun, tapi tanpa kita sedar. Kita buka kedai makan. Kita tahu bulan ni bulan puasa, buka juga kedai makan. Yang datang tu pula, kalau non-Muslim tak apalah. Yang Muslim pun datang beli. Oh, kita pun tak apalah. Dia tak puasa, saya beri makan je. Saya sediakan khidmat saya je, contohlah. Akhirnya kita tak sedar, benda tu membawa kita kepada kebinasaan. Membawa kita kepada kebinasaan. Ataupun juga tuan-tuan, orang ni pakai baju tak tutup aurat. Kita jual baju pula memang tak tutup aurat. Kan? Kita kata tak apalah, saya jual lah, orang boleh pakai, siapa-siapa boleh pakai. Saya tak kata ni. Tapi sebenarnya kita membuka ruang, seolah-olahnya macam meredai, menyokong orang yang tak tutup aurat. Sebab itu Allah gunakan perkataan tarkanu, tuan-tuan. Tarkanu ni lah yang kita sebut sebagai rukun dalam bahasa kita, rukun. Tarkanu ni apa tuan-tuan? Kalau saya tengok dalam kamus Ma'ani, dia kata apa? Pertama, tarkanu ni berertinya bersandar. Kita bersandar pada kezaliman. Okay. Kedua, tarkanu ni artinya kita sayang kepada kezaliman. Kononnya nak bantu. Okay. Ketiga, kita meredai kepada kezaliman. Ini sebenarnya daripada perbuatan kita sebenarnya. Okay. Allah gunakan perkataan tarkanu. Tanpa kita sedar, tanpa kita perasan. Okey. Fatamassakumun nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Tengok benda tu. Kita tak buat pun. Tapi kalau kita cenderung kepada mereka, fatamassakumun nar, kamu akan disentuh oleh api neraka. Ayat ni tuan-tuan, cerita pasal Nabi berhadapan dengan Quraisy. Okay? Kebanyakan orang zalim ini adalah datang daripada pembesar Quraisy.
yang ada jawatan, yang ada harta. Sebab itu Nabi dipesan oleh Allah, jangan terlalu keras dalam pendekatan dakwah dan jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Jangan. Sebab apa? Tanpa sedari nanti fatamassakumun nar, kamu akan disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan nanti sekali-kali kamu tidak akan memiliki pelindung. Tsumma la tunsarun, dan kamu juga tidak akan mendapat pertolongan. Allah Ta'ala sebut dekat sini. Ini sebagai satu ingatan keras. Okay? Jangan kita menyokong dan kita menolong dalam hal-hal kezaliman. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita buat? Allah Ta'ala sambung lagi. Ayat 114, ayat 115. 114, 115. Allah sambung lagi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, wa aqimis salah, dirikanlah salat. Benda tu kena konsisten. Salat. Salat jangan ditinggalkan. Okay? Wa aqimis salah, dirikan salat. Tarafayin nahar, iaitu pada dua bahagian siang. Wa zulafam minal lail, dan juga pada waktu-waktu yang berhampir dengan waktu malam. Pada ayat ni tuan-tuan, walaupun dia turun pada zaman sebelum peristiwa Isra Mi'raj, belum ada lagi kewajipan 5 waktu, tapi ayat ni dah berbincang berkaitan tentang solat fardu 5 waktu. Jadi sekarang di sini kalau kita tengok dari pandangan Al-Hafiz Ibn Katsir, dia bawa beberapa pandangan daripada para sahabat. Dia sebut apa? Ada beberapa pandangan dekat sinilah. Okey. Pertama, Allah Ta'ala gunakan perkataan tarafayin nahar. Tarafayin nahar tu iaitu ada dua waktu siang. Dua tepi siang. Taraf ni, taraf. Kalau tuan-tuan tengok, perkataan taraf ni artinya hujung ataupun batasan. Itu taraf. Hujung ataupun batasan. Jadinya ada penghujung siang. Ada awal siang, ada hujung siang. Pagi petang saja maksudnya. Jadi di situ ada 3 waktu. Subuh, Zuhur dan Asar. Okey. Yang ini adalah pandangan daripada Mujahid. Disebut. Tarafayin nahar tu ada 2 batasan siang tu. Ada siang, ada petang. Ada pagi, ada petang. Rujuk subuh, Zuhur dan juga Asar. Manakala pada perkataan zulafam minal lail, dan juga pada permulaan ataupun zulfa tu maksudnya berhampiran, dekat. Yang dekat daripada awal malam tu adalah merujuk kepada maghrib dan isya. Sebab maghrib isya ni adalah permulaan kepada waktu malam. Okay? Jadinya tuan-tuan, walaupun ayat ni diturunkan sebelum Isra Mi'raj, tapi ayat ni dah menggambarkan kepada kita solat fardu itu 5 waktu. Baik, kenapa Allah suruh kita dirikan solat tuan-tuan? Sebab ayat dirikan solat ni wa aqimis salah adalah menafikan wala tarkanu minal ladzina zalamu tadi tu. Jangan kamu redai, sandar ataupun menyayangi orang-orang yang melakukan zaliman. Tetapi Allah ajar bergantung harap kepada Allah. Macam mana nak bergantung harap pada Allah? Melalui salat. Melalui salat. Benda ni penting tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak nafikan tuan-tuan. Dari sudut kewanganlah menyebabkan kita, saya tak boleh nak kata apalah, saya buat je lah. Saya tak redha tapi saya tak ada. Dia macam tu tuan-tuan. Jadi Allah ajar pada orang mukmin ni, macam mana pun, wa aqimis salah. Dirikan salat. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu, kuatkan diri kamu itu dengan sentiasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Sentiasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Saya paling takut dah, ujian-ujian ni berat. Sebab apa? Bayangkan semua orang tolak kita. Semua orang benci kita. Oh, waktu tu tuan-tuan, hanya orang dikena ujian tu lah dia dapat rasa. Lain-lain tak apalah. Saya serah diri macam tu lah. Tapi, specialnya ada orang yang dikekal. Sebab dia tahu di jalan kebenaran, dia kekal. Sebab apa? Kebergantungan dia bukan pada makhluk. Kebergantungannya adalah kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW tu berada di dalam keadaan minoriti di Mekah. Minoriti. Satu jumlah yang sedikit di Mekah. Kan? Ditekan tu bukan setahun dua, bukan sebulan dua, tapi hampir 10 tahun. Dan dia akan cecah pergi ke 13 tahun. Long distance punya ketabahan ni.
Jadi Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi, wa aqimis salah. Sentiasa letak kebergantungan tu kepada Allah Ta'ala. Dan kita jadi saksi, kejayaan tu betul apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Okay? Tak cenderung kepada kezaliman. Tak kalah kepada kezaliman. Tetapi terus bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir apa? Better saya ni jadi, kalau lah saya hidup zaman Nabi ni mesti best. Saya jadi sahabat. Oh, tak. Kita tengok Nabi tu minority. Tuan-tuan tengok majority ni kalangan orang-orang kaya ni. Waktu tu kita tak tahu kita dekat mana. Boleh jadi kita duduk di pihak Abu Jahal kot. Mungkin. Bukan di pihak baginda Nabi SAW. Dia betul-betul teguh lah harapan mereka kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa lagi? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah Ta'ala menjamin orang yang dirikan salat ini, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Semua kejahatan itu digantikan menjadi pahala. Dzalika dzikra lidzakirin, kata Allah. Demikianlah salat itu menjadi peringatan kepada orang yang berzikir. Okay? Salat itu menjadi peringatan kepada orang yang berzikir. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada ayat ini tuan-tuan, kita tengok pada surah Al-Furqan, surah 25 ayat 70. Okay. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 70. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-70. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Allah cerita tentang orang yang akan diazab di dalam neraka. Tetapi Allah kata apa? Dalam kalangan tu, orang yang bermaksiat, ada yang Allah kecualikan daripada azab. Siapa? Iaitu orang yang tabah, orang yang bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal salih. Faulaika, mereka semua itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua kejahatan yang pernah dia buat, kerana dia bertaubat, Allah gantikan menjadi pahala. Okay? Seluruh dosa yang dia buat, dia bertaubat, Allah gantikan menjadi pahala. Ayat ni adalah sebagai motivasi kepada kita semua. Motivasi kepada kita semua agar kita terus untuk rasa teringin untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa teruja untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Sebab orang yang bertaubat akan dikasihi oleh Allah. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kita seorang ibu. Anak kita pernah buat salah dan mungkin dia tinggal dengan kita. Siapa ibu yang tak sedih dan siapa ayah tak sedih? Mesti kita ada rasa sedih. Ya Allah, kenapalah anak saya buat macam tu? Tapi satu hari anak tu balik pada kita dan dia menangis-nangis dan dia minta maaf. Apa perasaan kita? Tentulah kita maafkan dan sayang kita pada dia luar biasa. Forgive and forget lah kan. Kita akan lupakanlah. Tapi sayang kita lebih sayang. Sebab kita tahu, ya Allah, dia dah berubah, dia dah serah diri. Mak tak fikir apa dah. Awak dah balik, syukur dah. Mak sayang awak lebih. Itu makhluk dengan makhluk. Allah dengan makhluk lebih lagi. Allah dengan makhluk lebih lagi. Sebab itu Allah janji, siapa yang kembali kepada dia setelah dia buat apa-apa kejahatan, sekali dia bertaubat, Allah Ta'ala bukan hapuskan dosa dia. Bahkan Allah ganti dosa bertukar menjadi pahala. Kenapa jadi macam ni? Sebab kecintaan dia. Walaupun dosa besar. Okey. Okey. Baik. Yang itu hanya berlaku kepada orang yang melakukan maksiat dan dia tak bertaubat. Yang itu kita bincang ayat sebelum ni kan. Yang orang ni akan masuk neraka selamanya kecuali yang kita bincang sebelum ni. Kecuali siapa? Orang yang bermaksiat
namun dia ni orang yang bertauhid. Maksudnya matinya dalam keadaan dia berdosa, dia tak bertaubat, Allah tak ampun dosa dia. Tapi disebabkan dia bertauhid, dia masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Ayat yang ke berapa ya kita bincang sebelum ni? 106. Ayat yang ke-106, minta maaf, ayat ke-107 tu kita dah bincang dah. Okey. Tetapi bagi orang yang bertaubat, Allah ampuni dosa dia dan dia tak akan masuk dalam neraka. Sebab apa? Perkataan istighfar ataupun nama Allah Al-Ghafur tu, perkataan Al-Ghafur tu dia datang daripada perkataan ghafara, ghain fara. Ghafara dalam bahasa Arab artinya adalah menutup. Menutup. Maksudnya apa? Allah Al-Ghafur ni, Allah ampunkan seluruh dosa kita dan dia tutup kesalahan kita selama-lamanya. Sekali dia maafkan kita, sekali tu dah tak ada dah. Dosa tu dah kira diampunkan. Ada azab? Tak ada azab. Walaupun dosa besar. Sebab dia bersifat ghafur, betul-betul sayang pada kita. Sebab itu Allah tu disebut sebagai Ghafurun Rahim. Ghafurun Syakur. Lepas ni tuan-tuan tengok jumpa ayat ni. Mungkin kita akan rasa, betul ke Allah ni? Tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Dan kita akan bincang lepas ni. Okay? Ghafurun Syakur. Dia tak akan diazab. Sebab itu pentingnya taubat. Dia berbeza dengan kefahaman kita dulu. Kefahaman kita yang kita faham dulu, kalau saya nak bertaubat, ya Allah ampunkan, tapi kena azab. Tak, tuan-tuan. Tidak. Kefahaman yang sebenar tak macam tu. Kefahaman yang sebenar tak macam tu. Allah ampuni dosa kita. Maafkan sungguh dosa kita. Yang pentingnya kita bertaubat dan kembali kepada dia. Okey. Okey. Tapi kita tak mengulangi maksiat kan? Kita mengulangi istighfar. Okey. Saya bagi macam ni. Contohlah. Ni sebagai gambaran lah. Tak disebut dalam nas. Tapi sebagai gambaran macam ni. Ada kalanya dosa kita yang dahulu tu menjadikan kita ni dalam keadaan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kita ambil macam contohlah. Ada orang dia sakit. Keadaan pertama, dia makan ubat. Ubat tu tak menyembuhkan. Tapi menjadikan dia lagi sakit lagi. Ada orang dia bermaksiat. Tapi maksiat tu tak membaikkan dia. Tapi maksiat tu menjadikan dia jauh daripada Allah. Ada orang jadi macam tu. Ada orang, dia makan ubat. Tapi ubat tu tak 100% sembuhkan dia. Tapi dia better. Tapi sembuh tak sembuh. Tapi dia better daripada dia sakit. Ada orang, dia bermaksiat. Tapi maksiat tu menjadikan dia bertaubat pada Allah. Dia baik sikit daripada dulu. Ada orang, dia sakit. Dia makan ubat dan ubat tu menyembuhkan 100%. Menjadikan dia pula berhati-hati jaga pemakanan dia, jaga kesihatan dia. Menjadikan dia lebih baik. Ada orang, asbab dia bermaksiat dulu, lalu dia bertaubat, menjadikan dia lebih baik daripada dulu. Macamlah orang yang tadi tu, yang dia terkenang-kenang dosa silam dia. Bukan dia ulangi, tapi dosa silam tu menghantui dia. Bukan menjadikan dia teruk, tapi menjadikan dia lagi nak bertaubat, lagi nak banyak istighfar. Itu menjadikan dia lebih baik daripada dulu. Sebab tu kita tak boleh nafikan. Kadang-kadang benda tu bukan dari sudut negatif. Saya dihantui dengan kesilapan saya, dosa silam saya. Tapi sebenarnya percayalah, boleh jadi itulah asbab Allah Ta'ala nak tambahkan lagi supaya dia tak rasa comfort zone. Ada orang dia beramal di comfort zone kan? Saya okey dah ni, ahli syurga dah. Contohlah. Tak. Tapi asbab kerana dia rasa, saya banyak dosa silam. Saya tak pernah rasa selesa dengan amal saya lakukan. Macam banyak-banyak kekurangan. Boleh jadi yang dosa silam tu menjadikan dia lebih baik daripada dulu. Okey? Okey. Baik. Hint tu banyak. Hint tu banyak. Okey. Yang ni saya selalu sebutlah. Yang ramai yang ada kat sini selalu dengar saya punya kuliah ni. Okey, contoh hint taubat kita ni Allah terima atau tidak, satu kita serah pada Allah Taala. Tapi hint tu ada tak? Ada. Pertama, Allah jamin. Orang yang beristighfar dan bertaubat tu yumatti'kum mata'an hasana. Boleh tengok pada surah Hud ni ayat 3. Awal pada surah ayat 3. Tengok ayat 3 pada surah Hud ni, tengok ayat 3. Allah Taala jamin siapa yang beristighfar dan siapa yang bertaubat kepada Allah yumatti'kum mata'an hasana ila ajalim musamma, kata Allah. Allah akan berikan kepadanya kesenangan kehidupan dan kesenangan itu dijamin kesenangan yang baik.
Senang ni apa tuan-tuan? Senang ni jangan dinilai dari sudut material. Kalau senang dinilai dari sudut material, kita akan banding. Nabi tak senang pun material dia. Rumahnya, kenderaannya, hidup dalam keadaan kesusahan. Tak senang pun. Senang dekat situ adalah dalam istilah kita kebahagiaan. Kita sendiri yang rasa. Dan Allah jamin kesenangan itu adalah hasan, yang baik. Sebab ada orang dekat dunia dia senang, tapi hati gelisah. Sebab harta yang dia dapat tu batil contoh. Ada orang dia ada suami, nampak bagus ada suami, ada isteri. Tapi dia tak tahu, dia marah sungguh dengan suami dia. Suami dia keluar rumah je dia dah cuak dah. Tak mana-mana lah suami aku ni pergi. Contoh. Isteri dia dah rasa takut. Tapi ada orang kita nampak macam dia uji, tapi hati dia tenang, lapang. Itu antara hin. Orang yang beristighfar pada Allah, yang bertaubat kepada Allah, Allah beri dia dekat dunia kesenangan yang baik. Benda tu siapa boleh rasa? Kita. Kita rasa, saya rasa lebih better daripada dulu. Hati saya ni lapang, hati saya senang. Itu salah satunya. Yang kedua Allah Ta'ala ada sebut dalam ayat yang lain. Surah apa? Saya tak ingat. Saya tak ingat surah apa. Tapi Allah Ta'ala sebut. Orang yang bertaubat kepada Allah ni, dia lebih hampir kepada Allah. Innallaha qaribun mujib, kata Allah. Asbab dia bertaubat, dia makin hampir kepada Allah. Dia makin akrab. Macam mana kita rasa akrab tu? Kita rasa seronok baca Quran, dampingi kuliah. Apa lagi? Kita salat, kita buat kebaikan, kita buat satu aktiviti agama ataupun aktiviti ibadah tu, ikhlas. Kita tak rasa beban. Orang tak suruh pun tak apa, saya buat. Kita ada rasa keseronokan. Qarib, kita dekat dengan Allah. Satu lagi, mujib, doa kita mustajab. Itu antara hin-hin dia. Dan semua orang tak sama, berbeza-beza. Ada yang lain lagi. Kita bincang dulu dalam surah Nuh. Allah Ta'ala sebut, siapa yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Bila dia ada kesulitan, Allah beri jalan keluar. Allah datang bantuan. Allah datang pertolongan. Benda tu, individu tu yang boleh rasa. Itu hin lah. Orang yang dia nak tahu, saya ni istighfar ni Allah terima ke tidak? Itu mungkin hin yang kita boleh dapatlah. Seperti mana yang Allah firmankan. Okey? Baik, ayat 115. Allah Ta'ala sebut lagi, wasbir. Antara yang menguatkan seseorang itu beribadah dan beramal saleh, iaitu, ini surah apa tadi saya buka? Minta maaf. Patah balik, minta maaf. Tengok balik surah Hud, surah 11, ayat yang ke-115. Terima kasih. Kak Intan tulis obses. Betul lah tadi. 115. Okey, 115 Allah Ta'ala sebut wasbir. Tadi Allah Ta'ala suruh kita kuatkan hati kita ni, iaitu dengan dirikan salat, bergantung harap kepada Allah melalui ibadah salat. Dan yang kedua, wasbir, dan bersabarlah. Okey, tuan-tuan tengok, perkataan bersabar ni ada 3. Sabar ni yang pertama atas musibah. Ini benda yang kita maklum. Tahap pertama ni sabar di atas musibah. Okey. Yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Itu pun sabar. Kita nampak peluang ni. Kalau kita langgar je prinsip kita, insya-Allah projek ni dapat. Contohlah ada orang dia dapat peluang perniagaan kan, tapi benda tu maksiat. Tak apa, awak langgar je. InsyaAllah lah. Tak apa, lepas ni kita taubatlah pakat macam tu pula. Contohlah sabar daripada melakukan maksiat. Ketiga yang lebih kemuncak, sabar dalam melakukan ketaatan. Ketiga-tiga keadaan ni adalah sabar. Kak Azrina kata sabar je lah. Sabar je lah. Okey. Baik. Baik, wasbir. Allah Ta'ala sebut sabar. Sebab itu, ni bukan hadis Nabi lah, tapi ungkapan daripada para ulama. Agama ni, separuh daripada keimanan ada pada salat, dan separuh daripada keimanan adalah pada sabar. Saya sendiri tuan-tuan, saya kadang tak sabarlah. Saya boleh sebut saya tak sabar. Bila kita nak live ni, tak jadi, tak sabar. Apa live ni, orang dah tunggu dia. Saya tak boleh. Saya paling bimbang kalau orang tunggu saya. Tak boleh, saya tak boleh. Okay? Lepas tu ujian yang paling dekat dengan kita ni, kadang-kadang kita boleh sabar. Tapi ujian yang paling dekat saya lah. Anak-anak saya lah. Memang Allah takdirkan macam tu. Sabar mana pun kita datang anak ni dia boleh petik Swiss yang kita hilang sabar. Benda tu memang ujian lah. Saya sendiri macam tu.
Saya dah banyak tempat saya boleh tenang lagi. Tapi anak-anak dia hilang ketenangan. Itu ujian. Okey. Jadi benda tu sentiasa ingatkan kepada kita. Wasbir. Sabar. Allah pesan pada Nabi SAW, sabar. Wasbir. Sabar. Sabar ketika musibah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam ketaatan. Dan efektif betul. Dia terlalu sabar. Dia jadi tak produktif. Dia tak efektif. Dia jadi ni sangat. Betul. Okay. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah ni ada satu sifat di atas nama dia, iaitu Allah Asy-Syakur. Allah Asy-Syakur. Sebab Allah jamin Allah tak sia-siakan. Sebab kadang-kadang kita beribadah ni sabar kan. Ada orang dia dapat nikmat beribadah, tapi ada orang dia mujahadah. Nak beribadah tu dia mujahadah, kita tak tahu struggle dia nak beribadah tu, tak semacam orang lain. Tapi Allah Ta'ala catat juga itu sebagai ibadah. Sini ada satu sifat Allah Asy-Syakur. Apa maksud Asy-Syakur? Okey, tuan-tuan tengok pada ayat 114 itu disebut sebagai Allah Ta'ala ampun dosa kita dan digantikan jadi pahala. Itu Allah At-Tawwab ataupun Allah Al-Ghafur. Okay. Ayat yang 114 tu, yang Allah Ta'ala kata pahala itu akan menghapuskan dosa-dosa itu kita kata Allah Al-Ghafur. Ada satu sifat pengampunan Allah. Ayat yang ke-115 itu, Allah itu adalah Tuhan yang Asy-Syakur. Allah tak akan sia-siakan ganjaran pahala yang kita lakukan. Walaupun kita beribadah macam mana pun, Allah tak akan sia-siakan lah. Asy-Syakur dekat situ. Asy-Syakur. Okey, tuan-tuan perhatikan dekat situ tuan-tuan. Al-Ghafur, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia maafkan kita dan dia padamkan semua kesalahan kita. Sebab itu bila ada tayangan nanti di Yaumul Mahsyar, orang yang bertaubat, tidak ada lagi tayangan-tayangan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Allah tutup keaiban dia selamanya. Ghafur. Sebab kata ghafara tu artinya menutup. Allah bukan sekadar ampunkan, Allah tutup keaiban kita. Sebab itu beruntung kita nak bertaubat ni. Sebab kita tahu aib kita apa. Kita tahu kesilapan kita, dosa sembunyi-sembunyi kita. Tapi dengan taubat itu, Allah tutup sampai bila-bila. Orang tak tahu. Nanti di mahsyar nanti tuan-tuan, belakang kita ada mak ayah kita. Ada pasangan kita, ada anak-anak kita. Kalau saya, ada pelajar-pelajar saya, murid-murid saya yang tahu, guru aku macam ni perangai. Kita tak tahu. Jadi sebab itu penting kita bertaubat tu supaya Allah ampun dosa kita dan Allah tutup selamanya aib-aib kesalahan-kesalahan kita. Baik, ayat 115 ni menunjukkan kepada kita Allah bersifat Asy-Syakur. Tuhan yang Asy-Syakur ni kita terjemah apa tuan-tuan? Tuhan yang Maha bersyukur. Bukan? Asy-Syukur. Allah nak bersyukur pada siapa? Asy-Syakur ni adalah Tuhan yang Maha menghargai. Asy-Syakur ni Tuhan yang Maha menghargai. Sebab bila kita kata terima kasih atau bersyukur pada sesuatu, berarti kita appreciate dengan bantuan dia, pertolongan dia, pemberian dia. Okay. Allah Asy-Syakur ni disebut dekat sini sebab apa? Bayangkan kita kita melakukan pelbagai kejahatan. Sekali kita bertaubat, Allah ampunkan. Dan Allah sebut ayat 114 tadi, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Bukan sekadar ampunkan, bahkan berganti dosa jadi pahala. Ayat 115 Allah nak bagi tahu, sekali kamu bertaubat, yang sekali buat baik itu yang aku Asy-Syakur. Itulah yang aku appreciate. Kamu datang dengan kejahatan, semua kejahatan tu aku ampunkan. Satu kebaikan yang kamu buat, satu kebaikan itulah yang aku akan betul-betul appreciate. Aku akan balas sebaik-baik pembalasan. Dia tak sama dengan makhluk, dengan manusia. Manusia ni, kita buatlah 100 kebaikan. Sekali kita buat jahat, yang baik dilupakan, yang jahat itu yang diingatkan. Betul? Tapi Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala ni, kita datang dengan kejahatan, sekali kita buat kebaikan, yang jahat itu dilupakan, yang baik itu yang akan dihargai. Yang itu Allah nak sebut. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan pahala orang yang buat baik. Walaupun sekali, walaupun kecil dan remeh, Allah tak akan sia-siakan. Sebab dia Asy-Syakur.
Tuhan yang sangat menghargai amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kalau kita macam mana tuan-tuan? Kalau kita raja, oh dia buat sikit je. Contoh kita akan remeh kan, benda kecil kan, oh kecil je, orang ni buat lebih ke. Tak, Allah tak macam tu. Yang kecil tu walaupun sedikit, walaupun remeh, dia akan appreciate dan dia akan balas sebaik-baik pembalasan. Okay? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita baca dalam tafsir, okay, dalam tafsir disebutkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang Allah ni Maha Pengampun dan Allah ni Maha Menghargai. Okey, contohlah kita baca satu hadis sila. Hadis daripada hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Uthman. Kata Uthman, dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk. Nabi kata apa? Siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu dia mendirikan salat zuhur, maka Allah ampuni dosanya. Ampun dosa apa tuan-tuan? Dosa antara subuh ke zuhur tadi. Kita salat zuhur kan? Dosa antara subuh ke zuhur Allah ampunkan. Kemudian dia tunaikan salat asar, maka Allah ampunkan dosanya daripada zuhur ke asar. Dia tunaikan salat maghrib, maka Allah ampunkannya, iaitu pengampunan daripada asar ke maghrib. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dirikan solat 5 waktu ni, setiap waktu diampunkan dosa kita tanpa kita sedar. Itulah menunjukkan Allah itu Al-Ghafur dan Allah itu Asy-Syakur. Kadang-kadang kita tak minta pun taubat, tak istighfar pun, tapi lupa kita solat tu memberikan pengampunan di antara waktu solat ke waktu solat. Waktu solat ke waktu solat. Itu adalah pengampunan-pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab dalam hadis yang lain daripada Abu Ayyub, Nabi kata apa? Inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Sesungguhnya setiap salat itu menghapuskan kesalahan yang ada di hadapannya. Satu salat ke satu salat itu adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terima kasih Kak Mira. Okey. Baik, kita tengok ayat yang ke-116. Tuan-tuan boleh lagi? Masih boleh bertahan insya-Allah. Okey, baik. Sabar tuan-tuan, sabar. Okey. Baik, ayat yang ke-116. Allah Taala menyebutkan, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum." Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Okey, baik. Kak Intan kata, salat hanya menghapuskan dosa-dosa kecil je kan. Baik. Penghapusan dosa dekat sini, satu dosa kecil, satu lagi dosa kita dengan Allah Ta'ala. Disebutkanlah. Dosa kita dengan Allah Ta'ala ampunkan. Melalui ibadah-ibadah yang Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih lah. Beramal macam ni, pengampunan macam ni. Sebab saya baca kitab Ibn Daibak, seorang ulama besar. Ibn Daibak ni dikarang satu kitab. Kitab Ghayatul Matlub. Kitab amalan penghapus dosa. Dia telah kategorikan penghapusan dalam hadis Nabi. Sebab ada dosa, Allah ampunkan dosa kita, dosa yang lalu semuanya. Kan ada dalam hadis macam tu kan? Ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbi. Seluruh dosa yang lalu, semua diampunkan. Ada amalan kalau kita buat, Allah ampunkan. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang pun ada. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, kata Nabi. Dosa lepas, dosa akan datang pun Allah ampunkan. Ada pengampunan, diampunkan dosa kita sebanyak buih di lautan. Maksudnya kategori itu tak sama. Kategori itu tak sama. Tapi semua dosa-dosa itu adalah merangkumi hanya dosa makhluk dengan Khalik, dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, tak boleh settle. Seperti mana yang disebutkan di dalam, saya tak ingatlah. Ada satu ucapan ni, tapi saya yakin dia bukan hadis Nabi. Tapi disebutkan oleh ulama tafsir, ulama hadis, yang mana disebutkan dosa orang yang ghibah, orang yang mengumpat itu tak boleh dihapuskan melalui salat, melalui sedekah, sekalipun haji dia. Melainkan diampunkan oleh orang tu. Itu berbeza. Jadi penghapusan-penghapusan dan dosa-dosa ni umum, berdasarkan kepada amalan-amalan kita yang Nabi sebutlah. Buat amalan ni penghapusan macam mana? Banyak buih di lautan ke?
Dosa-dosa kecil ke, dosa-dosa besar ke, tapi tertakluk pada dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan makhluk, dia kena ada ekstra lah, iaitu pengampunan dengan makhluk tersebut. Okay. Baik, dekat sini, saya sendiri pun mengakui, kita tak kata saya boleh khusyuk 100%. Tak 50, tak 10% pun. Kadang-kadang 10% lah kita khusyuk. Tapi pengampunan Allah tu maha luas. Pengampunan Allah tu maha luas. Dia tetap akan ampuni dosa kita. Macam mana pun amal yang kita lakukan tu, Allah Ta'ala tetap akan ampuni. Ya, akan diampunkan. Okay? Khusyuk tu ekstra lah Allah beri kan. Ekstra. Berdasarkan pada amal-amal kita juga. Okey. Baik, tengok ayat yang ke-116. Allah Ta'ala sebut. Falaula kana minal quruni min qablikum. Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu sebelum kamu. Ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya daripada perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi itu. Illa qalila. Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja. Mimman anjayna minhum. Iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka iaitu orang-orang yang melakukan dosa. Okey. Baik, dekat sini tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Allah Ta'ala nak bagi tahu generasi-generasi yang terdahulu tu yang melakukan, yang dibinasakan itu adalah generasi-generasi yang tidak melarang kejahatan dan kemungkaran. Melainkan sedikit je, minoriti sangat. Minoriti sangat. Allah binasakan seluruhnya lah. Sebab mudarat lebih besar. Majoriti melakukan maksiat. Yang buat baik itu sikit. Yang mengingatkan sikit je. Sangat sedikit. Lalu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Okey. Kalau tengok Ibnu Katsir dia bawa satu dalil daripada Al-Quran. Dia ambil daripada surah Al-Imran ayat yang ke-104. Allah kata apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang menyuruh orang kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan cegah orang daripada kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Okey, itu menunjukkan kepada kita umat-umat yang terdahulu Allah binasakan kerana tidak ada orang yang menyeru kepada kebaikan, kebajikan, yang menghalang daripada kemungkaran. Yang ada sikit sangat. Mudarat tu lagi banyak daripada yang mendatangkan manfaat. Sebab itu Allah binasakan. Okay, sebab itu Allah binasakan. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi, kata Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang-orang yang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka itulah orang yang melakukan dosa. Baik, tuan-tuan tengok dekat situ Allah gunakan perkataan wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi. Iaitu mereka selalu berada dalam perbuatan maksiat dan perbuatan mungkar yang tidak ada orang yang menegur perbuatan ingkar mereka sampailah azab kepada mereka dengan serentak. Tuan-tuan perhatikan perkataan utrifu. Utrifu. Utrifu ni tuan-tuan adalah orang yang hidup bermewah-mewah. Itu perkataan utrifu. Ada terjemahan lain tak? Okey. Kenapa disebut orang yang hidup bermewah-mewah ni adalah mujrimin? Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang yang hidup bermewah ni adalah orang yang berdosa, orang yang zalim. Tengok mewah ni tak salah. Tapi utrifu ni yang hidup bermewah ni, yang menjadi kezaliman dan juga dosa pada mereka,
adalah sehingga melanggar syariat Rasul. Sebab Nabi ni ajar pada kita, ada batasan hukum dalam kehidupan ni. Harta macam ni tak boleh ambil. Harta macam ni boleh ambil. Rasuah tak boleh. Riba tak boleh. Ini tak boleh. Tak, dia langgar. Sebab apa? Yang penting saya nak nikmat. Yang penting saya nak kehidupan mewah saya. Saya tak peduli yang lain-lain. Yang itu yang Allah Ta'ala nak sebutkan. Yang menjadikan mereka tu zalim dan berdosa sebab mengingkari perintah Rasul. Tapi disebutkan perkataan utrifu tu sebab nak cerita ini konteks zaman Mekah. Konteks zaman Mekah. Yang mereka ni adalah ahli korporat. Yang ahli korporat, orang-orang bisnes. Dia tak fikir, semua benda tak boleh. Sebenarnya banyak lagi boleh. Macam kita tuan-tuan. Arak tak boleh. Babi tak boleh. Dia kata susah betul lah Islam ni. Semua tak boleh. Yang tak boleh tu je. Yang tak boleh tu je. Yang lain semua boleh. Dia tak. Dia rasa benda tu sebagai penghalang. Sedangkan yang sikit sahaja yang Allah larang. Yang lain boleh. Tapi dia kata benda tu melarang dia. Jadi perkataan utrifu ni nak tunjukkan orang ni dia nak hidup senang dekat dunia ni, dia tolak semua. Apa dia tolak? Iaitu adalah syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kepada situlah. Okey. Kemudian Allah Taala sebut ayat 17 lagi. Ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun, kata Allah. Dan Tuhan kamu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri secara zalim, sedang penduduknya adalah orang yang melakukan kebaikan. Ini satu jaminan daripada Allah. Kalau kamu tak zalim, Allah takkan zalim kamu. Melainkan kamu yang zalim pada diri kamu sendiri. Baik. Tuan-tuan perhatikan dekat situ, Allah gunakan perkataan Rabbuka. Yang ini kita dah sebut banyak kali dah. Rabbuka. Kenapa Allah tak ajar dan didik kita? Wa ma kana Allah. Allah tak kata macam tu. Dan Tuhan kamu. Dan Allah Ta'ala. Wa ma kana Allah. Tapi Allah gunakan perkataan Allah itu dengan perkataan Rabbuka. Rabbuka. Tuhan kamu. Minggu lalu kita dah bincang dah. Sebab Allah nak didik kita ni. Siapa Tuhan yang mendatangkan hukuman ni? Siapa Tuhan yang mendidik kita untuk bertaubat? Sebab dia adalah Rabbu. Siapa Rabb? Rabb ini artinya Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir, dan Tuhan yang menguruskan kita dan alam ni. Jadi siapa yang datangkan hukuman pada kampung ni ataupun yang datangkan kebinasaan pada satu bangsa? Itulah Tuhan yang ciptakan kita. Bila kita faham macam tu, Tuhan ni tak zalim lah. Kalau dia zalim takkan dia cipta saya. Dia ciptakan saya dan dia binasakan saya kalau saya ingkari perintah dia. Perkataan Rabb juga adalah Tuhan yang memberikan manfaat dan Tuhan yang memberikan mudarat. Itu perkataan Rabb. Sebab itu tuan-tuan kalau kita berdoa, Ya Rabbana, Ya Rabbi, Rabbana zalamna. Sebut perkataan Rabb tu kita dah ada rasa dah. Kita minta kepada Tuhan yang boleh beri manfaat, Tuhan yang boleh beri mudarat. Cubalah kalau kita jumpa dengan seseorang yang dia ni memang powerful. Dia boleh berikan kita mudarat dan dia boleh beri kita manfaat. Macam mana kita dengan dia? Contohlah, kita jumpa dengan polis. Kita tahu polis ni boleh penjarakan kita. Boleh saman kita. Kita akan rasa gerun tau. Saya minta maaf lah Tuan, saya minta maaf lah. Apa saja Tuan suruh, saya buatlah. Yang penting Tuan jangan saman saya ada anak-anak kat rumah. Sebab kita tahu dia ada efek pada kita. Bayangkan yang sekarang kita Rabb ni adalah Tuhan yang boleh beri manfaat dan mudarat. Sepatutnya kita lagi gerun sepatutnya. Lagi gerun. Okey. Ketiga, Rabb itu adalah Tuhan yang nak mendidik kita. Sebab itu perkataan tarbiyah datang daripada perkataan Rabb. Ini selalu kita sebutlah perbincangan ni. Okey, jadi Allah Taala nak bagi tahu. Siapa Tuhan yang menghancurkan negeri tu ataupun kaum tu, itulah Tuhan yang bernama Rabb. Dia tu bukan zalimi kamu. Sebab dialah yang cipta kamu, yang beri rezeki pada kamu. Dialah yang memberi manfaat kepada kamu. Dan dialah yang didik kamu. Tapi kalau dia turunkan azab, sebab apa? Sebab kamu yang melakukan kezaliman. Allah Ta'ala tak akan turunkan azab kalau ada orang-orang yang berbuat baik pada kaum tersebut. Okey, itu antaralah yang Allah Ta'ala sebutkan. Baik, tak habis lagi lah kita ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ayat insya-Allah kita sambung pada kesempatan akan datang. Dan kita akan masuk nanti minggu hadapan iaitu surah yang baru insya-Allah. Kita akan bincang pada surah yang baru. Baik, wallahu taala a'lam.
Terima kasih kepada semua untuk ibu-ibu yang bersama dengan saya di Zoom ni dan yang bersama saya di HU ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.